Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Ini wayan ni ya, Encik? Kan? Okey. Banyak. Itulah. Subhanallah, alhamdulillah. Dah bagi salam belum ah? Dah. Pagi yang agak tenang. Okey, semua tenang. Masya-Allah. Saya agak kalut pagi ni. Memang turun seawal 7 pagi lagi. Seawal 7 pagi pergi ke galeri. Siapa pernah sampai galeri Ustazah Asma? Oh, ramai. Hajah Zubaidah belum sampai. Dekat je dengan rumah, boleh jalan kaki. Kalau nak jalan kaki lah, InsyaAllah. Jadi kan kita situ ada kuliah juga. Ada Dewan Sayyidatina Asma kan. Ada banyak dah. Hari Ahad baru ni dengan Ustaz Kazim. Jadi Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya kata kalut sikit tu sebab 7 pagi sebenarnya ingat nak buat live tu sekejap je. Tengok tadi tu kan, patutnya nak buat pukul 7 hingga pukul 8. Sempatlah lepas pukul 8 tu sarapan ke apa kan. Tapi sebab pagi-pagi tu adalah isu teknikal begini jadi lambat sikit mula. Lepas tu jumpalah seorang makcik tua umur 80 lebih tengah cari tin. Makcik Cina tu kan. Suami isteri 80 lebih duduk rumah atas tu je rupanya. Rupanya sambil ni dia tengok ramai orang yang tepi galeri gerobok duk beratur. Dia tak tahu rupanya orang ambil bantuan kat situ. Jadi subhanallah tu yang jadi lama. Sebab cerita dia pun dah panjang. Sebab memang kita nak buat sedikit promosi lah galeri tu. Okey, tak apa. Jadi saya siap tadi dalam 9 suku kat sana. Sampai, jadi saya nak mohon maaf yang lama dah sampai kan, pukul 9 dah menunggu. Tapi bagi orang mukmin tu penantian tu diisilah dengan apa-apa kan, dengan zikir kan, dengan selawat, dengan membaca. Jadi tak ada istilah rugi pun masa bagi orang mukmin, mesti diisi juga. Bukan dia jadi menganga tak buat apa kan. Jadi mesti ada sesuatu yang diisi. Subhanallah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang maha mentadbir segala-galanya. Allah juga yang mentadbir kehidupan kita. Segala puji bagi Allah kerana sampai saat ini kita masih hidup. Sebab itu kita masih boleh berada di sini, masih hidup lagi. Pagi tadi saya tengok ada satu pengumuman di FB yang ada pelakon yang dipanggil Mak Petir. Siapa tu? Mak Petir yang panggil. Makcik Petir orang panggil. Memotik. Pelakon tu ada yang orangnya macam kecil-kecil, dah tua, umur 60 lebih ke 70 lebih 60 lebih kot. Yang bulat-bulat tu, kalau saya tunjuk gambar tu semua orang kan kenal. Pelakon veteran nama. Yang bila dia cakap macam memetir tu, siapa nama dia? Rosna Ma'aris? Bukan. Siapa nama? Ya, dia memang berisi juga tapi dia gendah-gendah bulat-bulat. Boleh bayang lah. Meninggal semalam ke malam tadi ke, tapi saya cuma nampak takziah pagi. Semalam, 2 hari lepas, 3 hari lepas, bahkan setiap jam, setiap minit dan setiap saat ada je orang meninggal dunia. Dan kita pun boleh bila masa je meninggal dunia ni. Tapi sehingga saat yang sedang berdetik ni kita masih lagi hidup. Masya Allah, subhanallah. Dan kita sangat mengharapkan kita sampailah ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampailah. Pagi-pagi tadi pun on the way nak pergi ke pejabat tadi pun doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan.
Kalau kita tengok tuan-puan sekalian, berapa hari lagi Ramadan? 6 ke 5? Jangkaan Ramadan hari apa? Selasa. Hari ni hari Rabu. Hari ni tak payah kira dah lah. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. 5 hari lagi. Siapa yang jamin dan yakin dia boleh sampai ke Ramadan? Ada siapa tak kat sini boleh yakin, jamin? Ustazah, Acik sihat walafiat insya-Allah. Acik pun tak ada terdedah ke jalan raya kot aksiden. Sebab takut aksiden meninggal aksiden. Acik sihat, jantung semua okey? InsyaAllah, yakin sampai Ramadan. Acik pun muda lagi, baru 70 lebih. 50 lebih, 60 lebih. Tak ada siapa boleh jamin, sihat tidak menjamin mati, muda tak menjamin mati. Tak ada siapa, kita tak tahu. Itu rahsia Allah. Saatnya kita kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Tapi sekurang-kurangnya sebelum sampai Ramadan, kita dah ada rasa keinginan bertemu dengan Ramadan. Dan hati tu, niat tu, walaupun mungkin kita tak sampai, insya-Allah kita tetap dapat umpama mendapati Ramadan. Ada orang dia jumpa Ramadan, masuk Ramadan, tetapi dia tak jumpa barakah Ramadan. Sampai habis Ramadan dia tak dapat keberkatan Ramadan. Kan ada satu kisah yang masyhur tentang seorang ulama yang mana dia sangat nak menunaikan haji. Kisah wali Allah, saya tak ingat nama, tapi daripada riwayat yang sahih menceritakan tentang seorang wali Allah, orang yang soleh, dia sangat berkeinginan untuk menunaikan haji pada tahun tersebut. Dia kumpul duit, fakir, miskin, kumpul-kumpul sampai cukuplah kos yang basic untuk dia menunaikan haji, musafir dan sebagainya. Sebelum dia bertolak, adalah jiran dia yang tak jauh datang meminta bantuan. Datang meminta bantuan, pendek cerita, dia bagilah duit belanja yang dia nak gunakan untuk melakukan haji tersebut kepada yang meminta. Walaupun dah lama dia simpan apa dan sebagainya, Masya Allah. Kemudian ada seorang wali Allah yang lain, orang soleh yang lain yang berada di Mekah ketika itu. Wallahualam, pendek ceritanya adalah malaikat menyatakan kepadanya semua haji pada orang yang datang pada tahun ini tidak diterima oleh Allah kecuali seorang. Dan kecuali seorang tu disebutkan siapakah seorang itu, orang yang tak pergi haji tadi. Sebab apa? Belanja dia, sedekah dia tu, belanja dia dah sedekahkan pada orang yang memerlukan tadi. Tapi dia punya nekat nak pergi haji tu, Allah Maha mengetahui betapa dia nak sangat untuk menunaikan ibadah, ikhlas niat dia dan sebagainya. Lalu malaikat menyebutkan dialah orang yang Allah terima hajinya walaupun dia tak dapat pergi pun. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya amalan niat itu lebih kuat daripada amal itu sendiri. Ada orang sedekah banyak, tapi niatnya sedekah dia rosak dengan hatinya. Yang riak, ujub, takabur, suka orang memuji, sum'ah dan sebagainya. Ada orang solat, ada orang jaga semua tu, puasa tutup aurat. Tetapi niatnya terpesong ketika dia melakukan amal soleh. Tapi ada orang niat, memang betul-betul nak solat, tahajud. Betul-betul. Dan niat tu dah dibuktikan. Sebelum tidur dah ambil wuduk. Sebelum tidur dah baca 3 kul. Sebelum tidur dah baca al-mulk, dah doa. Ya Allah, kejutkanlah aku ya Allah untuk tahajud ya Allah. Nak sangat bangun malam ni ya Allah. Bangunkanlah ya Allah. Lepas tu dia dah pasang jam dah. Tiba-tiba tak terkejut juga. Tak terkejut. Bangun-bangun pukul 6.30. Agak-agak dia dapat tak pahala tahajud tu. Itu hadis Nabi SAW. Barang siapa yang berniat melakukan sesuatu kebaikan amal soleh, akan dicatat baginya pahala melakukannya. Dan apabila dia melakukannya, akan digandakan 10 kali ganda. Tapi dengan betul-betul lah, bukan mempermainkan niat. InsyaAllah tahajud malam ni. Dia pasang aircon, selimut tebal, dengan tak baca doa, dengan makan dulu sebelum tidur. Maksudnya, itu pada mulut saja. Kalau betul hati berniat nak tahajud, dia mesti ada tu ciri-ciri sebelum tidur tu. Memang orang buat bersiap sedia nak bangun tahajud. Subhanallah. Mungkin ada orang kata, Ustazah, niat dah dapat pahala kan? Betul, betul aja. Subhanallah. Hari ni saya buat 20 niat, Ustazah. Niat apa, Acik? Niat untuk duha 12 rakaat. Pernah buat tak? Tak pernah. Yang penting dah dapat pahala.
nak duha 2 rakaat, lepas tu nak sedekah, lepas tu nak solat qabliyah, solat ba'diyah, lepas tu nak ni senarai. Semuanya dalam 20 contohlah kan, 15. Biasanya berapa makcik boleh capai? Bolehlah buat 2. Tapi kawan-kawannya 18 dapat pahala, 2 buat tu berganda. Subhanallah. Allah Maha mengetahui kita ketika berniat benar-benar nak buat ataupun mempermainkan niat. Jadi tak salah kalau kita buat senarai, ibadah kita harian, nak buat 10, nak buat 15, kita tulis, kita tampal. Lalu kita betul-betul berniat, ya Allah izinkanlah, ya Allah mudah-mudahan 15 amal soleh ni boleh dibuat pada hari ini. Kalau niat kita tu betul-betul tulus dan nak buat sungguh-sungguh, bukan nak mempermainkan niat, masa tu dah dapat pahala. Sebab itu rugi kalau kita tak buat amalan memasang niat yang baik-baik di pagi hari. Sebab mungkin kita dah meninggal di tengah hari tapi dah dapat bahagian pahala kita berniat untuk melakukan kebaikan. Masya Allah, Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan pernah ditanya, seorang anak murid bertanya kepada seorang guru, kenapa saya dah berniat nak melakukan sesuatu tetapi akhirnya tak dapat buat? Bagaimana, ada tak amalan supaya istiqamah kan semua? Guru tu jawab simple je. Kerana kamu dusta dalam berniat. Kerana kalau kamu betul-betul berniat nak melakukan, Allah akan buka jalan bagi kamu. Allah akan bantu kamu. Allah akan permudahkan niat kamu. Sebab orang berniat buat jahat pun, kalau dia rancang, jahat jadi. Apatah lagi orang berniat melakukan kebaikan, lagilah Allah akan mempermudahkan. Hantar pertolongannya, hantar para malaikat, hantar manusia-manusia yang boleh membantu. Jawapannya simple je. Bukannya, okay, buat macam ni tak. Jika kamu dah berniat melakukan sesuatu, kemudian kamu tak berjaya, kalau terhalang dengan takdir Allah tu lainlah. Maksudnya kamu dusta dalam berniat. Kamu tak betul-betul berniat untuk melakukannya. Saya pernah ceritakan satu kisah. Seorang anak murid tanya, wahai Syekh, bagaimana saya nak bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah dengar tak cerita ni? Tak apalah, pernah kot, tapi ingat tak ingat kan? Cerita tak apa Ustazah, ulanglah banyak kali pun kan. Subhanallah. Lalu Tok Guru ni bagilah amalan zikir tu zikir ni kan, nak jumpa Rasulullah, nak mimpi jumpa Rasulullah. Sebab dengar cerita ada orang tu mimpi jumpa Rasulullah, dia pun nak juga. Wallahualam, di kalangan kita ada tak yang pernah bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahualam. Kemudian sampai dia dah mungkin dia dah buat amalan tu dah berapa minggu ataupun berbulan, tak mimpi-mimpi juga. Dia pun jumpalah guru dia. Jumpa balik, wahai Syekh, kenapa? Tak mimpi pun. Dah buat dah amalan semua-semua tu tapi tetap tak mimpi pun. Lalu Syekh ni kata, kalau macam tu datanglah tidur rumah aku. Datang tidur rumah aku, meh. Lepas tu Syekh ni pun hidanglah satu makanan yang terlebih masin. Memang sengaja lebihkan masin. Jadi masin lah. Dia pun makan. Bila kita makan makanan yang masin atau pedas, kita sangat dahaga nak minum air, betul kan? Lalu Tok Guru ni tak bagi minum air. Dia kata sekarang pergi tidur. Dia kata nak air, nak mimpi Nabi tak? Pergi tidur. Dia ingat itulah caranya kan. Jadi dia pun tidur malam tu. Tidurlah dia. Bangun pagi besok, lalu Tok Guru tanya, macam mana mimpi tak jumpa Rasulullah? Dia kata tak. Kamu mimpi apa? Mimpi air. Sebab apa mimpi air? Sebab besarnya keinginan dia sebelum tidur berhajatkan air. Sampai termimpi-mimpilah air tu. Masya Allah. Lalu guru ni pun bagi satu pengajaran. Kamu berkata kamu nak mimpi jumpa Rasulullah, mungkin hati kamu belum benar-benar mencintai Rasulullah. Belum benar-benar berkeinginan nekat sungguh nak berjumpa Rasulullah dan masih lagi berdusta dalam mencintai Rasulullah. Allahu Akbar. Kan kadang-kadang apa yang kita takut tu kan, takut, contoh takut apa? Takut suami nikah lain. Kan mimpi suami nikah lain. Apa yang kita takut tu masuk dalam mimpi. Kadang-kadang tu kan saya pun jadi macam tu juga. Bangun tidur nangis-nangis, lepas tu suami tu kenalah pukul. Awak jangan tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Kita yang mimpi dia jadi mangsa. Contoh saja, apa yang kita tak suka kadang-kadang masuk dalam mimpi. Apa yang kita takut masuk dalam mimpi. Apa yang kita nak sangat pun kadang masuk dalam mimpi. Siapa yang pernah tidur dan kadang menahan air kecil, lepas tu mimpi macam buah air kecil kan? Saya pun selalu macam tu. Rupanya tak pergi lagi nasib baik. Sebab rasa macam dah buang. Lepas tu mimpi lagi. Sebab benda tu akan mempengaruhi roh kita, mempengaruhi.
Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita tak ada siapa boleh jamin bahawasanya kita dapat jumpa Ramadan. Tetapi insya-Allah siapa yang buat persiapan, berkeinginan sangat jumpa Ramadan. Tapi kalaulah meninggal sebelum Ramadan, mudah-mudahan Allah tetap berikan kepada kita pahala Ramadan. Tapi dalam waktu yang sama kena berdoa lah. Berdoa sungguh-sungguh supaya Allah panjangkan umur kita. Lagi 5 hari nak bertemu dengan Ramadan. Dan setiap saat berdetik ada je yang mati. Ada meninggal dunia. Walaupun sehat. Allahu Akbar. Itulah mukadimahnya muslimin-muslimat. Sebab saya ingat tu belum buka dengan Al-Fatihah. Macam dah ceramah kan? Kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Noor, Cikgu Salina, Kak Long, Kak Ngah. Senang kan tak payah hafal nama. Kak Long, Kak Ngah, Abang Ngah, Balok. Semualah kan, Masya Allah. Terima kasih juga kepada staff ya. Subhanallah. Dan kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya pun terlupa untuk wawarkan di Facebook tentang ada program. Tapi kadang-kadang kita bimbang juga, takut terlebih kan. Sebab sangat terhad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Dek tak payah naik turun. Ustazah memang banyak bangun. Itulah nanti kan ni. Sebab memang selalu kalau tak nampak muka tu. Masya Allah. Dan semua ni wajah-wajah yang dirindui. Masya Allah. Rindu tak kat saya? Rindu sangat. Subhanallah. Kalau tak rindu pun buat-buatlah rindu ya. Subhanallah. Dah ada ke jemaah kita yang dulu, sebab kita tak jumpa setahun lebih tak ada kuliah kat sini. Yang terakhir mungkin dalam tahun 2019 lah. Kan 2019 pun mungkin dah berapa bulan sebelum tu saya dah mula hentikan kuliah di luar. Maksud saya tak ada kuliah berkala. Masya Allah. Jadi setahun setengah kot kan. Jadi subhanallah, tapi boleh tengok saya di online. Masya Allah. Ada dah ke jemaah kita dekat sini yang meninggal? Dah ada? Kak Juria. Okey. Subhanallah. Dia sakit, tak sihat. Tiba-tiba. Oh, nanti saya tengok gambar. Kak Juria. Duduk Warisan Puteri tu ke? Tak. Oh, duduk TGJ. Lalu kita buat Ustazah yang selalu duduk dengan saya kat bawah tu yang menyatu di asam. Ya. Dia Subhanallah. pada hari dia meninggal tu hari Rabu. Hari Isnin dia WhatsApp saya. Hari Isnin dia WhatsApp saya. Memeh, Cikgu Salina. Ya, tengok gambar. Sebab kalau kata yang dah selalu, Mimi isi biasa. Okey. Lanjut dari sebenarnya. Kak Julia ni kami panggil dia Kak Long. Sebab dalam kerja jemaah ni kami ada 5. Kak Long tu yang kami katakan Kak Long Juria. Kak Ngah ni Kak Ngah Jem. Saya Kak Lang. Kemudian Kak Teh tu yang Fatihah. Kemudian yang kelimanya Acu Zarina. So kami 5 orang ni yang saya akan selalu cetuskan idea, saya minta pandangan, komen dan apa-apa daripada yang 5 ni lah. Apa juga yang online banking semua saya forward kepada yang 5 supaya saya ni tidak tertinggal infak-infak ni. So dapat aja apa-apa online banking semua saya masuk situ. Jadi hari Isnin Kak Long WhatsApp saya. Dia kata, "Nah, akak ni apa muntah-muntah," dia kata macam tu. Okey, Akak Long pergi jumpa doktor, nanti doktor akan bagi ubat untuk hentikan muntah. Saya cakap macam tu. Lepas tu dia WhatsApp lagi. Dia nak datang lah. Sambil tu dia menyantuni ibu dia juga di Johor, Air Mawang Johor. So dah dalam sebulan tu dia ulang alik. Dia pergi tengok maknya, dia datang sini, siap-siapkan pack-pack barang asnaf semualah.
Kemudian hari Isnin bila dia dah agak-agak rasa macam okey sikit, dia datang sini. Dia siap-siapkan barang, dia bagi orang-orang asnaf ni barang. Kemudian hari Selasa tu pagi tu dia WhatsApp lagi saya. Nah, akak ni masih muntah lah, apa nak buat ni, nak makan apa ni nah, dia kata macam tu dengan saya. Kak, akak dah jumpa doktor belum? Esok lah jumpa doktor. Hari Rabu tu dengan maksud. Kemudian hari Selasa tu petang dia datang sini. Dia kata, nah, dia WhatsApp lagi saya. Nah, barang asnaf cukup tak? Dia kata macam tu. Saya kata, ada tapi tak banyak lah kak. Saya ni pun sibuk kan. Jadi dia datang. Dia datang ke sini, dia pack up semua barang asnaf penuh. Full. Siap. Sebelum dia keluar, kita ni kan ada CCTV. Kita ni ada CCTV. Sebelum dia keluar, dia sempat hulurkan sedekah kepada staf saya. Ada satu orang ni yang dia biasa. Dia hulurkan, lepas tu dia keluar. Saya ni terbayang-bayang lagi dia ni. Kemudian pagi Rabu tu dia WhatsApp lagi. Pagi Rabu, pagi Khamis. Dia meninggalkan Khamis kan? Pagi Khamis tu dia WhatsApp. Yang tu. Subhanallah. Pagi Khamis tu dia WhatsApp. Ina, akak nak pergi ke hospital kata. Siapa yang bawa? Anak buah dia. Sebab dia ni tak kahwin. Tapi ada anak buah dia 2 orang tinggal dengan dia. Jadi anak buah dia ni yang bawa dia pergi hospital. Akak pergi hospital ni nah pagi. Okey. Dia pun pergi hospital. Tapi sebelum dia pergi hospital, malam tu dia pergi klinik. Dia pergi klinik swasta. Doktor klinik swasta kata, kak pergi hospital. So dia terus pergi hospital pagi Khamis. Okey. Sampai kat hospital dalam pukul 9. Daftar apa semua. Masuk ward. Dah pakai baju. Dah pakai baju siap, dah ada ward, dah duduk dalam ward. Allah nak bagi sedikit sahaja, iaitu serangan jantung. Berlaku serangan jantung dalam pukul 12 lebih. Macam tu ya Kak Long kan? Kak Ngah. Dalam pukul 12 lebih, dia pun meninggal. Dalam keadaan. Macam tu dah. Dah selesai dah pakai baju siap dah. Lepas tu, sebab dia ni kalau sakit dia akan tanya dengan saya. Sebab saya ni kan consultant Olive House. Dia ada darah tinggi, dia ada kencing manis, dia ada jantung, semua dia ada. So kalau dia ni sedikit je yang dia rasa macam tak selesa, dia akan tanya dengan saya. Dan semenjak dia mengamalkan minyak zaitun, minyak zaitun, lepas tu dia mengamalkan cuketin, 2 tu yang dia wajib. Dia memang dah constant. Sampai kan doktor terkejut, dia punya kencing paras gula dalam darah dia dah 3.4. Doktor pernah terkejut. Macam mana ni boleh dapat 3.4? Tekanan darah pun dah okey. Tapi jangan silap makan je dia. Dia kalau makan kari kambing, naik. Tengkuk akak ni lain macam ni. Terus saya ambil tekanan darah. Dah 200. Tak boleh. Macam tu. Cepat makan minyak zaitun. Minum cuketin macam tu. So dia akan turun balik. Dia macam tu lah. Tapi dia memang okey lah. Dia okey. Tu yang saya rasa macam sangat-sangat. Bila ni? 26 hari bulan 11. Macam tu lah. 26. 20. Sebenarnya masih baru lagi tu. Lepas tu bila dapat berita tu, Haji Makno pun, kami ni dah berkumpul ni. Dah berkumpul dah dekat sini. Haji Makno cakap, pergi ambil duit ni, pergi selesaikan taklung jurihan. So kami ni pun bertiga. Waktu tu Kak Jamaliah, Kak Ngahjem ni ada hal. Jadi kami bertiga ni pergi. Allah nak mudahkan. Daripada sini kami bawa duit ni sampai ke hospital, tak ada masalah. Sampai dekat bilik mayat, masuk kat bilik mayat tu ada seorang je yang jaga. Tak ada nak scan suhu ke apa ke benda, tak ada. Masuk je dalam tu, ada satu orang petugas, kami terus tanya, boleh tak saya nak tahu di manakah jenazahnya arwah juriah. Dia terus tunjuk, ni kata dia. Dia terus buka apa tu yang besi yang mengadang tu, terus buka. Soheh. Betul taklung saya. Lepas tu tak lama saya dah temankan dia dalam 5 minit. Datanglah orang yang nak mandikan jenazah ni, 2 orang perempuan. Bawa beg tolak tu. Mana waris? Kata dia macam tu. Ya, kami 3 orang ni waris. Jom kita mandikan jenazah. Terus masuk bilik jenazah, terus mandikan terus. Memang Permudahkan. Subhanallah. Allah permudahkan segala-galanya. Cantik.
jenazah ni cantik. Cantik sebab dia senyum. Dia senyum. Saya boleh bayangkan macam mana. Masya-Allah. Dah sudah tu anak buah dia pun sampai. Anak buah dia sampai, kiranya dah saat akhir dah, nak ikat-ikat dah kain kapan semua. Bawa keluar, saya sempat beritahu dengan anak buah dia, makcik kau ni pesan dengan makcik supaya segala hartanya dibagi sama rata. Sebab dia pernah cerita dengan saya, dia kata, akak takutlah dia kata, kalaulah harta yang akak ada ni berebut-rebut, dia kata macam tu. Jadi dia pesan dengan saya. So saya terus sampaikan pada anak buah dia. Dan Kak Juriah ni, dia bertugas kat sini bukan setakat membantu asnaf punya bahagian, dialah tolong kira duit Palestin, duit Syria, duit Tahfiz Hamidiah, itulah. Kemudian kan diikat-ikat, dia buat memo, dia bagi kat saya. Saya lah tukang simpannya kat rumah. Itulah maknanya dialah yang duduk sebelah saya, tolong jahit yang mas, apa tu namanya? Tali tu. Banyak buat tu, mas extension. Sangat banyak dia buat sebab sambil-sambil duduk dia jahit. Kan saya duduk sebelah dia, berlumba-lumba ni jahit, berapa banyak dah dapat. Alhamdulillah, dia pergi dalam keadaan tenang. Kemudian jenazah sampai saja kat sana asar, saya dah pesan anak buah, jangan lambat-lambat, kampung gelap, saya cakap itu. Nanti kan kubur kan gelap, tak ada lampu. Saya kata dengan dia, sampai je, tak payah tunggu lama-lama, terus kubumikan, cakap macam tu. Haji dengan Kak Long Jamaliah terus pergi ke Jelebu, Kuala Pelawang. Itulah ceritanya. Sampai kat sana maghrib selesai dah selesai semua. Besoknya pula emak Kak Long Juriah saya ni meninggal di kampung di Air Mawang. Esoknya Emak dia selang sehari. Selang sehari. Dia ni yang selalu menjaga mak dia, ulang alik. Kat sini dia tolong jaga asnaf, kat sana dia tolong jaga mak dia. Dan dia ada seorang adik istimewa, sindrom Down, yang duduk dengan kakak dia di Gedung Lalang ni. Saya kan ada anak istimewa. Dia, Kak Juriah ni kalau dia datang, dia selalu beli kuih kelepung. Tahu kan kuih kelepung lah? Kuih ondeh-ondeh. Anak saya ni favorite. Kalau dapat dia satu tu, habis. Tak adalah untuk orang lain. Subhanallah. Nak cerita sikit. Sampai sekarang ni saya teringat kan? Itu dia. Subhanallah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih Cikgu Salina. Cikgu Salina ni, sebab kita live di page kita juga, merupakan isteri dan juga pengusaha lah. Mas Bukti ni satu halal mat muslimat di Seremban, yang terbesar di Seremban. Mudah-mudahan Allah rahmati segala usaha mereka, melakukan banyak kerja dakwah, kerja amal, membantu asnaf fakir miskin dan semuanya. Dan beliau sedang menceritakan tentang seorang wanita yang solehah, umur lebih kurang dalam 50 lebih ke? Umur dah 50 lebih? 62. Dan akhir kehidupannya, mudah-mudahan kalau kita tengok tu husnul khatimah. Sebagaimana saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qalu wa kaifa yasta'miluhu?" Qala yuwaffiquhu li'amali salihin qabla mautih. Nabi SAW bersabda, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap hamba-Nya, ia ini ingin berikan husnul khatimah, sekiranya Allah ingin berikan kebaikan, yakni kematian yang baik kepada hamba-Nya, maka Allah akan menjadikannya sentiasa melakukan amal soleh. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana menjadikan dia sentiasa melakukan amal soleh ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah memberikan kepadanya taufik. Taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum daripada kematiannya. Masya Allah. Bila Nabi sebut, qala yuwaffiquhu li'amalin soleh qabla mautih. Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal soleh sebelum akhir kematiannya. Subhanallah. Kita kan sebut dua, taufik dan hidayah. Hidayah adalah petunjuk. Macam hari ni adalah ramai juga dapat petunjuk. Maksud saya ada signal petunjuk daripada poster tu, ada kuliah dekat Mas Bukti.
Mungkin yang nampak petunjuk ni dalam 300 orang, 500 orang contoh. Tapi adakah semua itu diberikan taufik, iaitu kemampuan untuk mengikut petunjuk tu? Tak semua. Walaupun yang tak datang tu tak ada alasan apa, tak ada apa sangat pun. Apabila Allah ingin berikan sesuatu kebaikan kepada hambanya, Allah akan memberikan dia taufik, iaitu kemampuan untuk beramal soleh sebelum kematian. Jadi bila kita tengok cerita arwah Juriyah, subhanallah, kita dapat lihat bagaimana beberapa hari, beberapa bulan Allah berikan dia petunjuk, taufik, kemampuan untuk amal soleh. Pertama, dia diberi peluang oleh Allah menjaga ibunya. Subhanallah, ramai di kalangan kita, ibu meninggal tak sempat jaga sungguh-sungguh. Ibu duduk kat kampung, kita duduk sini, suami tahu ibu meninggal balik. Contohnya saya lah. Kan duduk di Seremban, ayah meninggal, dalam berapa tempoh tak sempat jaga ayah sakit. Tapi adalah sebelum tu jaga seminggu, 2 minggu. Tapi jaga sampai akhir hayat, seperti Puan Juriyah ni, saya tak dapat. Sedangkan Nabi SAW sebut, dia antara laluan, ini mafhum lah, yang terbesar, terluas untuk masuk syurga Allah melalui ibu bapa. Dan Nabi sebut sangatlah malang, sangatlah rugi orang yang ada ibu bapa saat dia hidup tidak menyampaikannya ke syurga. Itu hadis Nabi. Sangatlah rugi, sangat malang Nabi sebut. Orang yang saat dia hidup, dia ada ibu ayah, tapi dia tidak menjadikan ibu ayahnya laluan ke syurga. Maksudnya tak sempat berbakti. Mungkin kita kata bagi duit tu kira berbakti. Wallahualam, adakah diterima bukti sekadar bagi duit? Tetapi arwah Juriyah, dia sempat ulang-alik jaga ibu dia yang sakit. Dan dia berakhir kematiannya dengan melakukan amal soleh itu sedekah. Dan itu dalam hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang hujung hidup dia dalam keadaan dia berkeinginan ataupun dia melakukan sedekah, dan dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia masuk syurga. Nabi ada sebut, hadis Nabi berkenaan dengan kaitan bab sedekah dengan kematian husnul khatimah. Saya tak ingat matanya secara teratur, tetapi mafhumnya adalah Nabi menyebutkan, barang siapa yang bersedekah dan mati dalam keadaan sedekah tersebut, maka dijamin baginya syurga, husnul khatimah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, kita tak boleh lega-lega. Kita tengok diri kita, tak ada, dah tua, tak ada buat maksiat. Suami pun dah meninggal, tak ada dosa dah dengan dia. Mak ayah pun dah meninggal. Anak-anak pun semua okey. Kalau meninggal ni husnul khatimah ni Dan ni. Hari-hari pergi kuliah. Hari-hari ni rasa tak ada pakaian pun pakai elok, tak ada nyangkikan nanti orang. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, saya dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Dia kata kalau kamu hidup, kamu jaga itu ini, kamu makan, kamu minum, tak buat sakit hati orang, buat ni dan sebagainya, belum tentu menjamin kamu syurga dan kamu dapat husnul khatimah. Sebab kalau manusia yang hidup untuk dirinya saja, sama macam binatang, dia cakap. Binatang pun tak kacau juga. Binatang lain, kucing sesama kucing, mungkinlah dia ada gurau gaduh tu kan. Dia pun mikir hari-hari nak makan apa, nak tidur kat mana. Lepas tu dia ada pasangan dia, kemudian dia ada anak dia. Dia mikir pasal diri dia je. Binatang tak ada taklif untuk menjalankan amanah, bantu orang susah ke, bantu kucing yang susah. Lepas tu buatlah NGO sama kucing ni, bantu kucing-kucing kelaparan kan, cari makanan, diagihkan. Tak ada. Memang tak ada taklif pun pada binatang. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila saya dengar tu, masa saya pergi direct dekat Tampin masa tu, dia buat perumpamaan sama macam binatang. Yang membezakan kita ni sebagai manusia, yang mana Nabi sebut, Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu dikeluarkan di kalangan manusia sebagai baik manusia di kalangan manusia, sebagai baik umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh kepada kebaikan, kamu buat baik, tolong orang buat baik. Mendengar je cerita masalah orang. Tak ada. Kita tak kerti nak bagi nasihat. Tahu dengar. Itu pun dah besar sangat dah tu. Sebab ramai orang, dia ada kemampuan bercakap tapi tak mampu untuk mendengar, menjadi pendengar yang baik. Dan ramai banyak masalah, dia bukan selesai dengan kita bagi cadangan, dengan mendengar je. Ya Allah, kesiannya. Ya ke? Ya Allah.
beratnya ujian. Gitu-gitu je. Tapi orang tu dah lega dah. Betul kan? Tapi kalau orang baru nak bercerita 2-3 patah, saya lagi berat ujian daripada awak. Tapi orang tu tak ni. Tak ada. Mungkin dia balik, dia rasa lagi berat dia. Lagi bermasalah dia. Sebab itu ramai orang tak ada kemahiran mendengar, tapi ada kemahiran bercakap. Subhanallah. Jadi kita tak tahu buat baik ini bukan seorang-seorang, mesti melibatkan orang, namanya buat baik. Menyuruh kebaikan, buat kebaikan dan mencegah kemungkaran pun melibat orang lain. Jadi hari-hari tuan-puan sekalian, ni saya tengok muka depan saya ni kan, tak tahulah sekilas pandang tu kan nampak muda lah. Tapi dah lama tenung tu nampaklah 60 lebih, 70 lebih. Dari segi umur tu dah tak lama dah nak mati tu. Dah tak lama dah nak meninggal dari segi umur. Tapi belum tentu mungkin saya dulu. Jadi orang kata dah waktu emergency sangat dah ni. Jadi kena fikir bukan sekadar buat baik untuk diri sendiri, amal soleh diri sendiri. Memang kena fikir apa nak tolong, macam mana nak buat. Tak mampu macam arwah juriah. Kumpul barang apa semua tu kan, jumpa dengan Cikgu Salina. Kalau siapa nak jadi aktivis, sahabat Amal K pun boleh datang, macam selalu datang juga. Kak Jem datang kadang tu. Kita memang, yelah macam tu lah. Pergi. Kita tak cukup apa tahu tak? Tak cukup. Grup rakan ziarah tak cukup. Kita ada asnaf fakir miskin ratus-ratus ribu. Tapi nak pergi ziarah asnaf tu tak cukup orang. Kalau makcik datang kan, couple berdua. Kami kawan baik. Ustazah bagilah dalam sehari satu rumah. Kita memang suka sangat kalau siapa yang boleh buat macam tu. Kita siap bagi waste tu, sahabat Amal K. Kita bagi borang. Sampai sana, kita bukan nak cari masalah dengan orang tu. Tapi bila turun, banyak lagi bantuan kita boleh bagi. Rupanya bila turun, rumah dah bocor, kita baiki. 5,000 pun kita baiki. 10,000 pun kita baiki. Pergi tengok lantai ni. Pergi tengok rupanya ada yang terlantar orang susah. Beli katil orang susah. Pergi kat rumah tengok-tengok ada yang pakai kaki palsu dah pecah. Beli kaki palsu. Walaupun hampir 10,000 kaki palsu. Kita beli. Ramai orang infak. Subhanallah. Jadi cuma yang tak adanya, kita ada list menunggu untuk ziarah ramai. Tapi kita ada tim lebih kurang dalam 15 orang. Pergi bergerak tim dalam 3 orang. Kadang 5 buah rumah boleh pergi. Tapi orang yang datang minta bantuan setiap hari bertambah-bertambah. Dan kalau siapa yang biasa pergi ke galeri Ustazah Asma nampak gerobok. Dan boleh nampak non-Muslim dengan Muslim sama ramai. India, Cina sama ramai. Dan berapa ramai dah yang masuk Islam. Dah datang setiap minggu. Kita ziarah pula kat rumah, kita tolong lebih lagi. Sebab itu, kalaulah rasa nak buat, nak rasa perasaan, pergi menyantuni asnaf fakir miskin. Subhanallah, ini satu sikap terpuji. Inilah di antara kemunian agama kita, membantu tak kira agama, tak kira bangsa. Pergilah couple Ustazah, kami tak ada pisah, kami 3 orang. Ustazah bagi 2 buah rumah je sehari. Kita akan bagi banyak list menunggu. Dah ada, jangan bimbang. Habis tu nak buat apa Ustazah, gini-gini, tak reti Semua ada guideline tu. Tanya sikit, cek apa khabar, apa semua dah. Kita dapat report betul-betul susah dan memerlukan lagi. Ataupun ada juga yang satu rumah rupanya 5 orang pegang kad kita. Ada juga. Sebab kita ada kad. Ada report. Rupanya pada satu rumah. Dan mereka ambil bantuan tu siap boleh jual lagi. Jadi yang macam tu, kita tak adalah marah. Cuma kita tegur dan kita ambil semua kad. Kita kata satu keluarga satu kad saja. Dan siapa yang pernah, kalau nak rasa, cubalah berlakon jadi asnaf. Pergi berlakon jadi asnaf. Lepas tu tuan-puan akan jadi pergi kat gerobok tu. Ada isi borang. Diberi kad. Mesti kena wajib duduk dekat meja tu. Sebelum dapat bantuan, kita kena bagi dapat tazkirah dulu. Memang semua staf kita akan bagi tazkirah. Kalau non-Muslim, ada satu flyers, siapa Muhammad, apa itu Islam. Sebab kita ada aktivis kita yang non-Muslim, bukan non-Muslim, yang mu'alaf India dan China. Jadi yang India akan cakap India, cerita Nabi Muhammad sekian-sekian Islam. Setiap kali datang, dia orang kena dengar tazkirah. Yang Muslim pula, pasal aurat, pasal sedekah, pasal rezeki supaya dia orang ni tak malas cari rezeki. Kemudian pasal solat, memang ada flyer semua. Memang saya wajibkan, walaupun orang sama, setiap kali datang, wajib yang nak bagi bantuan ni, mesti bagi tazkirah dulu. Kalau ramai, kadang penuh, kita akan guna mic kat tepi tu, koridor tu, bagi tazkirah umum saja. Yang India cakap India, yang Cina cakap Cina. Itulah ikhtiar kita supaya kerja kebajikan seiring dengan kerja dakwah. Sebab yang dia dapat adalah dunia. Tapi yang kita nak beri, dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Panjang ceramah kita hari ni. Dah habis dah masa ni.
Subhanallah. Okey. InsyaAllah ada hikmahnya, ada sebab. Dah lama tak jumpa kan. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita buka muka surat 182, kitab Wasaya Iman, kan, nasihat agama dan wasiat iman, An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Ilmaniyah. Subhanallah. Okey, muka surat 182 berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan. Mengenai kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Okey, baca sama-sama hadis Nabi ni ya. Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nampak muda. Masing-masing tak larat nak baca. Buktikan kemudaan anda. 60 tu muda lagi. 70 muda lagi kalau banding dengan 100 lah. Subhanallah. Ada tak orang umur 80 lebih kat sini angkat tangan? Muda lagi belaka. 70 lebih? Subhanallah, akan datang ya. 70 lebih ada. Masya Allah, sehat, kuat, cergas. 60 lebih, 60. Ramai and the gang, Masya Allah. Kalau ikutkan umur 60 ke atas, 70 orang panggil tua. Tua apa? Jangan sebut Ustazah kecil hati. Tua remaja. Oh, tua remaja. Bukan tua bangka. Sebut juga Ustazah. Tak suka dengar. Tapi memang 60 ke atas tu dah tua bangka. Masya Allah. Janganlah kecil hati Kak Jem. Tapi sebabkan jiwa muda tak adalah bangka. Maksudnya kalau umur 60 belum berubah lagi, na'udzubillah, takut mati dalam keadaan begitu. Tapi seawal umur 40 sebenarnya kan. Okey, baca dan semangat. Suara kena kuat sikit lah. Syira, boleh ni juga nampakkan jemaah. Gitu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan. Ila Ramadan. Wal Jum'ah. Ilal Jum'ah. Wassalatu ila salah. Mukaffiratun. Lima bainahunna. Iza jtunibatil kabair. Alhamdulillah. Tak apa, yang ujung-ujung tu, yang apa ni terplay out tu tak apa dengar sangat. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadis sahih ni ya, muslimin muslimat, yang bermaksud bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Kan? Daripada bulan Ramadan yang lepas sampai bulan Ramadan yang akan datang ni. Dan daripada hari Jumaat ke hari Jumaat. Dan dari satu sembahyang ke satu sembahyang yang lain. Menjadi penembus dosa di antara keduanya. Selama dijauhi segala dosa besar. Masya Allah. Jadi antara Ramadan ke Ramadan, Allah jadikan satu tempoh menghapuskan dosa-dosa kecil. Selama mana kita tidak melakukan dosa besar. Kalau siapa yang melakukan dosa besar, maka dia wajib taubatan nasuha. Makcik-makcik, ibu-ibu sekalian, dah buat belum dosa besar? Daripada Ramadan dulu sampai Ramadan sekarang, agak-agak dah ada tak buat dosa besar? Ya, na'udzubillah. Betul. Itu ayat-ayat nak cover tu kan. Astaghfirullah. Agak-agak dah ada belum buat dosa besar? Dah buat ni nak jawab. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Wallahualam. Saya rasa kita tak boleh selamat daripada melakukan dosa besar. Dosa kecil apatah lagi. Dalam tempoh 1 tahun ni tak pernah ngumpat orang. Kau rasa dosa kecil sebab dah biasa buat? Rasa pernah tak bercakap tentang seseorang di belakang dia? Bukan duduk belakang tu betul. Dia tak tahu. Dan ngumpat tu apa yang Nabi sebut? Kamu berkata tentang seseorang apa yang dia tidak suka. Kalau muji tu lain.
Ada tak yang cakap pasal saya ni di belakang ni? Jangan ngaku. Saya pun tak kuat juga nak tahu. Masya Allah. Ikut kan doa cakap pasal siapa? Ikutlah pasal siapa. Kan pasal orang politik. Dah memang orang politik macam tu. Agak-agak sebab dia orang politik, dia ada buat benda yang tak betul, boleh ke kita caci maki dia? Pun tak boleh juga. Tu yang saya nak cakap. Saya rasa kita semua tak selamat daripada dosa besar. Kan? Cakap pasal jiran. Aduh, tak kena jiran tu kan? Sebab itu tak puas hati tengok sofa baru. Bang, kita ni kan dah tua-tua macam ni. Mula dengan tazkirah dulu. Tak ada dah nak kejar dunia kan bang. Kita ni kalau ada duit, sedekah lah bang kan. Itu hari saya tengok rumah sebelah tu kan. Oh, barulah. Barulah start. Tazkirah dulu. Nak mula tu dengan solehah dulu. Itu namanya membawa solehah. Kan? Kita kata, yolah kan, saya tengok sofa dia tahun lepas elok lagi. Tapi nampak hari tu ada almari turun sofa baru bang. Dan saya tahu sofa tu mahal. Yang saya tengok memang mahal bang. Chesterfield. Sebut pun tak reti. Chesterfield tu kan. Mahal tu bang. Ya Allah, bukan boleh bawa dalam kubur sofa tu. Oh, sedap pula dia nampak. Kadang tu kan, cakap-cakap macam ni, dia datang daripada dengki, iri hati. Dan kita nak supaya membenarkan apa yang kita kata, mula dulu na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Allahu Akbar. Daripada Jumaat ke Jumaat, daripada solat ke solat, antara Zuhur ke Asar ke Maghrib, ke Isyak. Allah menjadikan dua tempoh ni, kan, tempoh yang panjang Ramadan, Jumaat sederhana, solat ke solat, penghapus dosa selama mana tak buat dosa besar. Wallahu alam, antara solat ke solat belum jamin kita tak buat dosa besar. Allahu Akbar. Masya Allah. Okey, kita tengok lagi. Bulan Ramadan itu ialah bulan kesabaran dan ganjaran kesabaran ialah masuk syurga. Okey, itu sabda Nabi SAW. Nabi sebut, huwa syahrus sabr wa sabru sawabuhul jannah. Nabi sebut Ramadan adalah bulan kesabaran dan sabar ganjarannya adalah syurga. Subhanallah. Ganjaran sabar iaitu syurga. Bila kita sebut sawabuhul jannah, inilah bulannya yang mana Allah nak kurniakan kepada kita syurga dan Allah nak bebaskan kita daripada api neraka. Itu berdasarkan, ini boleh buka dalam buku ni, sebab biasa sebelum, mana buku yang bertanda Ustazah? Dia orang tak bekalkan dah siap bertanda tu. Saya rasa ada tu. Ada tak dekat luar tu? Kalau macam ni saya nak kena cari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kita sama-sama sebenarnya baca hadis. Kan masing-masing pegang buku ni. Buku ini buku pertama diterbitkan sendiri. Ustazah Asma Harun dengan tim. Ustazah Asma Harun, Ustaz Muhammad Zulkhairi, kita kerjasama. Kami lebih kurang dalam 60-70 soalan, Ustaz Zulkhairi dalam 50 soalan. Kemudian kita jawab dengan penjelasan yang teliti. Dan kita tengok dengan gambar yang colourful dan sebagainya, tuan-puan sekalian. Tulisan tu kita sengaja buat besar. Sebab kita tahu dah target umur kita, ibu-ibu sekalian. Yang tu remaja tua. Subhanallah. Okey. Remaja purba. Macam tu. Okey, dalam ni subhanallah, kejap. Ada, saya nak baca hadis Nabi yang tentang Allah membebaskan setiap malam. Lambat sikit lah ni. Sebenarnya dah ada yang buku siap bertanda. Tapi mungkin tim penyidikan tak bagi tadi bekalan. Sekejap. Cuba Cira Belek juga. Ada hadis tu panjang berkenaan dengan. Okey, saya dah jumpa. Muka surat 84. Cuba buka muka surat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa ya. Okey. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Abu Hurairah, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Okey, boleh baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana
awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidat syaitan suffidat syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi kejap walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailatin. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimat sekalian, kalau kita boleh pegang dan berimanlah dengan hadis ni, ini pun dah kuat untuk jadikan kita betul-betul menghidupkan Ramadan. Okey, kita tengok maksud dia. Ni saya baca seorang-seorang. Kalau ikutkan jadi lain pula kan. Okey, subhanallah. Pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pun pintu yang terbuka. Dan pintu-pintu syurga dibuka. Tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Allahu Akbar. Pintu neraka semua ditutup dan tak ada satu pun akan dibuka sepanjang Ramadan. Ini berlaku start malam pertama Ramadan. Bila masuk je malam pertama Ramadan. Kemudian semua pintu syurga akan dibuka dan tak ada satu pun akan ditutup. Lalu seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan atau maksiat, berhentilah daripada melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hamba daripada api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tuan-puan, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, ibu-ibu sekalian, pada setiap malam Ramadan, Allah akan membebaskan di kalangan hambanya daripada api neraka. Jadi bila tiba malam Ramadan tu, kita kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Ya Allah, pilihlah aku di kalangan yang akan dibebaskan daripada api neraka. Ya Allah, pilihlah ibu ayahku. Ya Allah, pilihlah suamiku, pilihlah keluargaku, pilihlah anak-anakku, sahabat-sahabatku. Orang-orang yang engkau bebaskan daripada api neraka. Tuan-puan sekalian, Allah kalau pilih seorang hamba, Allah perintahkan pada para malaikat, catat dia adalah orang yang aku jamin bebas daripada api neraka. Saya nak tanya, kalau dapatlah pembebasan daripada api neraka, kita nak ke mana? Syurga lah. Di akhirat ada dua saja. Wahadainahun najdain. Allah sebut. Dan kami hadapkan dua jalan. Ada dua saja jalan. Tak ada tengah-tengah. Tak syurga, tak neraka. Tak tahu. Ni nak pergi mana ni? Tak tahu lah. Tak ada yang tengah-tengah. Kalau kat dunia, ya. Kan hari ni nak pergi mana? Tak tahu. Tak ada arah tujuan. Bang, jom bang pergi makan, nak pergi mana? Tak tahulah. Ikut awak lah. Kita nak pergi jalan-jalan lah. Bang lama tak pergi jalan-jalan ha. Dah boleh rentah daerah dah ni. Nak jalan mana? Entahlah, tak tahu. Dunia boleh, tak tahu. Ke akhirat, wahadainahun najdain. Kamu dihadapkan dua jalan saja. Tak neraka, syurga. Tak syurga, neraka. Tak ada. Ya Allah, kalau dia tak boleh masuk syurga, kawan-kawannya jangan campak dan neraka. Dia duduklah kat padang mahsyar ni. Padang mahsyar dah berbeza. Bagi orang soleh, layanan yang didapati di padang mahsyar berbeza. Ada yang telah dipakaikan dengan pakaian syurga di padang mahsyar lagi. Ada yang telah diberi minum daripada telaga Kausar. Ada yang telah diberi makan. Ada yang telah dinaungi bawah naungan Allah. Dia tak melalui. Dan ada yang peluh sampai lutut, peluh sampai pinggang, peluh sampai ni. Ada yang diazab. Dah diazab teruk dah di padang mahsyar. Tak ada nak duduk padang mahsyar. Tak apalah, Patika duduk padang mahsyar. Tak ada.
Dua tempat tu yang manusia mesti berakhir. Jadi sebab itu Allah sediakan satu bulan yang mana pada setiap malam Allah membebaskan hamba-Nya daripada api neraka. Kita sangat mengharapkan kita terpilih. Pada setiap malam jangan tinggal. Ustazah nak doa kalau bahasa Arab yang afdal macam mana, doa apa? Doa itulah. Doa apa? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengajarkan doa itu kepada Nabi. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah dia. Amin ya rabbal alamin. Ulang banyak-banyak doa tu pada setiap malam. Ustazah malam Yoko kan tak sampai kok meninggal, siang pun boleh. Itulah antara doa Ustazah Syira, Cik Syira boleh cari doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ada hadis Nabi yang sahih berkenaan doa tersebut. Besar sangat kedudukan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Siapa yang baca doa ini akan diberikan kebaikan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Sebab kita minta dua-dua dalam doa tu. Ustazah, cik nak juga kereta baru, doa tu boleh ke? Boleh cik, boleh. Cik nak juga golang omeh sekarang yang glamour tu, daun ketum Cik tengok daun ketum besar-besar, tinggi juga. Kalau cik berdoa nak minta daun ketum boleh tak? Daun ketum betul tu tak boleh lah kot. Ni kan khayal. Boleh tak kalau kita nak sesuatu dunia minta dengan Allah? Agak-agak boleh tak? Ya Allah mudahkanlah rezekiku. Ya Allah tinggi nak golang omeh golak pula acik acik yalah acik ada golang besar acik godang. Acik ada cincin bagi orang susah, orang miskin yang dia duk pakai golang omeh apa ni? Golang omeh Korea tu. Yang jual kat Maidin kat luar tu kan, yang go RM12, RM10. Dia punya teringin nak pakai gelang omeh betul tu, memang nak sangat. Masya Allah. Subhanallah. Jadi, tak salah. Ada orang susah, Ustazah. Cik teringin nak golang emas. Sorat alu pun jadi. Kan umur dah 50 lebih tak pernah dapat. Teringin juga. Acik minta dengan Allah nak golang boleh tak? Boleh acik. Apa salah Tak salah acik minta golang. Acik minta dengan pokok tu yang salah. Kan? Minta dengan berhala tu yang salah. Allah yang memiliki semuanya. Kita lah yang paling patut minta dengan Allah berbanding orang kafir. Orang kafir tak sujud, tak hormat Allah, tak taat Allah. Makcik semayang-semayang. Makcik lagi layak minta dengan Allah. Boleh minta golang? Boleh. Subhanallah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki, kurniakanlah aku golang omeh, teringin nak pakai. Golak acik Mana tahu ada orang bagi hadiah? Kan? Subhanallah. Ya, memang only pinjaman betul. Tapi walaupun pinjaman, manusia berhak untuk menikmati nikmat kurniaan yang Allah berikan di dunia. Subhanallah. Jadi tak salah kalau kita minta dunia daripada Allah, tak salah. Ada orang tanya, Ustazah, salah ke saya minta kereta dengan Allah? Malu nak minta. Habis tu Allah memang sangat suka hamba-Nya meminta. Lagi-lagi kita orang yang taat kepada Allah. Kenapa nak kereta apa? Sebenarnya dah ada kereta tapi teringin nak upgrade. Kenapa tak dapat? Boleh. Contohlah kan asal kereta apa kereta Myvi. Lepas tu teringin nak kereta apa? Acik nak kereta apa? Acik memang dah tak ada nafsu sangat dah. Sebab dah tak lama dah nak meninggalkan dunia ni. Tapi bagi orang muda, masa muda dulu, kita ada Myvi, nak naik juga upgrade, nak Honda CR-V kau kan. Teringin tu, daripada kita duk ikhtiar, memang bercakap dengan suami, bang, naklah CR-V, sukalah CR-V. Kalau ni, teringinlah CR-V contoh kan. Kita pun usahalah suami isteri. Kan lebih baik, ya Allah, kurniakanlah kami, berilah kami rezeki dapat beli CR-V. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kereta tu kami bawa buat kerja amal. Kami bawa pergi masjid. Kami bawa lah boleh pergi jauh-jauh buat kerja amal. Niat untuk kebaikan. Tak salah. Daripada kita duduk rancang tanpa meminta, baik meminta. Masya Allah. Kita tahu anak kita nak upgrade rumah dia, tak apa. Kan kalau dia mampu, jangan berhutang sampai dia tak buat kebaikan. Sebab banyak sangat komitmen sampai tak sedekah. Mak dengar nak beli rumah baru kan. Yo mak, rumah sekarang anak dan 6 orang 7 orang nak tambah.
Rumah sekarang dah sempit sangat. Doa minta dengan Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki akan dapat besarkan, beli rumah baru yang lebih besar, lebih godang. Masya Allah. Tak salah tuan-puan sekalian. Okey, ini saya nak sebutkan tentang hadis Nabi tadi tu. Masya Allah. Pasal Rabbana Atina. Apa maksud dia? Rabbana. Rabbana, wahai Tuhanku. Atina, kurniakanlah kepadaku. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan, kecukupan, kebahagiaan. Apa bahagian dunia yang kebaikan tu kita minta dengan Allah. Ustazah nak kena detail ke apa yang nak? Allah Maha tahu apa yang kita nak dan apa yang kita perlu. Tak detail pun tak apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat kelak hasanah, baik. Maksud apa akhirat tu baik? Di pada mahsyar baik, berjalan lancar hisab, dan kebaikan di akhirat iaitu syurga Allah. Wa qina azabannar, dan kami mohon perlindungan daripada azab api neraka. Okey. Ini Masya Allah di antara doa yang Allah Ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, iaitu surah Al-Baqarah ayat 201. Sebaik-baik doa, yang pertama doa daripada Allah sendiri, iaitu firman Allah daripada Al-Quran. Yang kedua doa daripada Rasulullah, iaitu hadis Nabi. Barulah pergi kepada yang ketiga, doa para alim ulama. Dan pergi yang keempat, doa kita sendiri, ayat kita sendiri. Kalau kita doa, Ya Allah, bagilah keputusan cemerlang SPM untuk cucuku, Ya Allah. Tak ada masalah. Tak ada. Kalau orang tanya, ni daripada hadis Nabi mana ni? Doa minta SPM dulu ni. Memang dibenarkan pun doa adalah ibadah umum. Boleh buat ayat sendiri. Tapi rankingnya paling utama, pertama doa daripada ayat Al-Quran. Doa yang Allah ajarkan. Cara kita nak meminta dengan Allah, Allah ajar sendiri. Cara nak minta, macam mana nak minta dengan Allah, Allah ajarkan. Kemudian yang kedua, doa daripada hadis Nabi. Kemudian doa daripada alim ulama yang susun. Kemudian doa kita sendiri. Tapi kalau orang tanya, Ustazah, kalau saya doa yang daripada ayat Quran, saya tak faham. Jadi tak boleh nak menghayati. Jadi mana lebih baik? Doalah yang mengikut kefahaman sendiri. Sebab ada penghayatan, nangis-nangis kita kan ngadu pada Allah. Okey, dalam doa di atas terdapat berapa faedah. Doa ini boleh dibaca dalam mana-mana kedudukan. Okey, ini daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang sahabat yang telah kurus bagaikan anak burung kerana sakit. Nabi cerita, hadis riwayat Muslim, hadis sahih tuan-puan sekalian. Rasulullah pernah menjenguk, pergi ziarah seorang sahabat yang kurus kering bagaikan anak burung kerana sakit. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu berdoa ataupun meminta sesuatu kepada Allah? Lalu ia berkata, Nabi tanya, kamu berdoa minta tak dengan Allah ni? Lalu ia pun berkata, subhanallah, ya, aku berdoa meminta kepada Allah. Ya Allah, seksa yang kelak engkau berikan kepadaku di akhirat, segerakanlah untukku di dunia. Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Mengapa kamu tidak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Maka orang itu pun berdoa dengannya, lalu Allah pun menyembuhkannya. Subhanallah, hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim tuan-puan sekalian. Maksudnya doa ini bukan sekadar nak minta. Orang yang sakit pun disarankan berdoa dengan doa ni. Kan Nabi tanya, adakah kamu pernah meminta sesuatu daripada Allah? Kamu pernah berdoa ke minta sesuatu dengan Allah? Lalu dijawab, ya, aku meminta, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, seksa yang kelak engkau berikan kepadaku di akhirat, segerakanlah untukku di dunia. Ya Allah, dia minta macam tu dengan Allah. Ya Allah, apa-apa seksa di akhirat, berilah terus di dunia, janganlah seksa aku di akhirat. Mungkin dari sudutnya kita nampak baguslah doa tu, supaya biarlah seksa tu di dunia, janganlah seksa di akhirat. Jadi Rasulullah menjawab, subhanallah, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Nabi kata, kamu tak akan mampu, berat sangat permintaan tu, kamu tak akan mampu. Sebab seksa akhirat sangat dahsyat. Sebab itu dia kering, sakit, sebab dia minta begitu dengan Allah. Allahu Akbar.
Lalu Nabi pun kata, mengapa kamu tidak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berikanlah kepadaku daripada bahagian dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Daripada bahagian akhirat juga kebaikan, iaitu syurga. Maksudnya Nabi tak izinkan dia minta keburukan bahagian dunia sebab nak baik akhirat. Tapi Nabi suruh minta, biarlah bila minta baik dua-dua. Nak hidup tenang, selesa, sehat dunia, bahagia, dan nak juga bahagia juga di akhirat. Lalu hadis ini bersambung, maka orang itu pun berdoa dengannya, lalu Allah pun memberikan kesembuhan kepadanya. Jadi tuan-puan, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, Masya Allah, bila sebut doa tadi tu, kalau sibuk macam mana pun lepas solat, sibuk macam mana pun, jangan tinggal doa ni. Tak sempat nak mula alhamdulillah sebab kelang kabut ni, nak bersegera ni, terus angkat tangan, terus direct Rabbana atina fid dunya hasanah pun tak ada masalah. Sebab antara waktu makbul doa, Nabi sebut antara waktu yang mana Allah beri perhatian ketika hambanya meminta. Nabi sebut dua keadaan. Yang pertama setiap kali lepas solat fardu. Yang kedua apabila seorang yang berpuasa saat dia nak berbuka. Itu antara waktu mustajab doa. Allah beri perhatian ketika tu. Sebab apa? Ramai orang lepas solat dia nak bersegera buat kerja-kerja lain. Sebab masa semayang lagi dah fikir dah ni. Nampak semua benda kerja-kerja. Masa tengok drama tak nampak kerja tu. Elok sejam ni nak habis 1 jam tu. Tapi bila solat tu, nampak banyak kerja nak buat tu. Ketika solat, ramai orang nak bersegera urusan dunia. Sama juga ketika nak berbuka puasa. Ramai ketika tu bagi tumpuan untuk makan. Siap-siap. Tapi ada orang yang masa itulah dia berdoa 10 minit sebelum berbuka, doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa yang mencukupkan semua keperluan kita, dunia dan akhirat. Tak khususkan ya Allah berilah aku sihat. Doa itu dah merangkumi semua. Sebab maksud dalam kebaikan merangkumi semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ini buku yang bertanda ni Memang dah siap tanda sebab saya dah ready. Dalam buku ni tuan-puan sekalian, peringkat awal cuba tengok. Nanti kita tinggalkan juga di mas bukti, kita letak. Kita tolak untuk mas bukti, nanti kita banyak stok. Stok ni terhad. Buku ni sebab kita print hanya 10,000 dan print sendiri. Kosnya semua hampir 100,000. Ia bukan sekadar print saja sebab mahal. Kami buat tu dengan colourful. Kalau hitam putih memang murah. Cantik, lepas itu kita besar, lepas tu tebal. Hampir 400 muka surat. Dan kita jawab dengan teliti. Kalau jawab soalan jawapan direct, memang boleh nipis je. Tapi kita jawab dengan dalil-dalil. Dengan pendapat-pendapat ulama'. Masya Allah. Sebelum ni, buku saya sebelum ni dibuat dengan penerbitan. Tak rasa sangat pasal kos tu. Sebab kos semua ditanggung oleh penerbitan. Penerbitan tolak pada kami dalam 30%, 40%. Kalau dia terbit 10,000, kita ambil 2,000 pun kita tak terasa. Kita ambil 2,000 dan bayar 2,000 tu je. Yang lebih tu penerbitan tanggung. Tapi bila kami belajar buat sendiri baru tahu rasa macam mana. Bila dah keluar modal, design, keluar modal itu ni macam-macam, hampir dalam 100,000. Itu yang kami ikhtiar juga, kena habiskan juga 10,000 naskah baru balik modal. Adalah bahagian tu, kita test. Lepas dah test ni, kami insaf sikit dan kami balik semula buat dengan syarikat penerbitan je. Sebab nak siapkan ni 2-3 minggu balik 11 malam. 12 malam. Tim saya berkampung keluar, tak siap dekat pejabat sebab banyak benda kerja, keluar berhari-hari tak balik rumah. Memang dahsyat nak siapkan satu buku. Lepas ni kita siapkan macam tu juga tim buat. Sebab sekarang ni tim penyelidikan Ustaz Asma ada 10 orang. Ada panel syariah, ada panel akidah, ada panel fiqh, ada panel usuluddin, Quran sunnah. Semua tu kita bayar gaji 2,500 ke atas, 2,000 ke atas. Sebab diorang ni ada master, ada degree. Sebab apa? Nak menghasilkan kajian-kajian ilmiah seperti ni. Sebab itu orang yang membeli-beli dekat galeri Ustaz Asma tu, anda sebenarnya sedang menyumbang kepada kerja dakwah. Kalau orang tanya saya, kenapa sampai 10 orang? Gaji pekerja saja dalam 150,000 tak kurang. Sebab sekarang staff dalam 60 orang. Ramai. Kerja dakwah, kerja kebajikan, yang buat kerja amal tu dalam 15 orang, NGO tu, kita tak ambil duit sumbangan orang ramai untuk bayar gaji tak. Kita berniaga itulah kecil-kecilan tu, itulah yang kita survive. Itulah yang kita buat bayar gaji pekerja ni. Buat kerja tim media ni ada 6 orang. Kenapa ramai sangat ustazah sampai 6 orang? Orang lain, kalau pecamah lain dia buat sendiri je. Sampai 6 orang tim media. Tu pun tak cukup lagi. Ni ketua tim media Ustaz Cik Syira ni. Tak cukup lagi kan?
Tak menantangan. Sebab apa? Mad'u kita adalah media sosial. Orang muda banyak di media sosial. Kita buat kerja dakwah, gerakan dakwah secara holistik. Jadi itulah yang kita survive-nya. Setiap bulan cukup-cukup makan je. Ada bulan tak cukup nak bayar gaji, tapi ada je hamba Allah yang bayarkan gaji. Ustazah, ni untuk gaji pekerja ustazah. Subhanallah. Minggu lepas ada hamba Allah bawa cash. Bukan minggu lepas, hari Senin. Hari Rabu kan. Dia bawa dalam paper bag. Saya memang tak tahu. Dia suami isteri datang bawa paper bag. Ustazah ada sikit infak ha. Masya Allah. Itu notis suruh berhenti ke? Tak. Berani suruh ustazah berhenti. Masya Allah. Dia bawa paper bag. Lepas tu kan suami isteri daripada KL. Saya kata, ni sikit ustazah untuk ustazah buat kerja amal, kerja dakwah. Saya pun ambil berat. Saya kata, apa dalam ni? Duit ustazah. Saya pun buka. Ada banyak berketul-ketul. Maksudnya berpaket-paket kan. Lepas tu bila kira, sebab dia tak bagi tahu berapa kan. Kira-kira teka berapa? Sejuta tak ada lah. Sejuta dalam paper bag tak muat saya rasa. 125,000. Bawa macam tu. 125,000 buat macam tu, senyum-senyum, sengih-sengih. Saya pula ketar tengok duit cash 125,000. Tu yang paling banyak saya terima cash lah. Ada yang hantar 50,000, ada yang tak. Tu yang saya sebut. Bila kita bisnes lepas tu letak gerobok, memang rezeki tak putus. Dan setiap rezeki yang sampai tu, kalaulah duit kita memang seronok. Tapi seronok bertambah bila kita tahu lebih ramai yang akan dapat manfaat. Memang kita akan buka, sehari 400 pack makanan percuma akan diagihkan. Dalam beberapa hari sebelum Ramadan kita buat mantai percuma. Mungkin dalam 3 ekor lembu, 2-3 ekor lembu kita agihkan percuma daging pada asnaf fakir miskin. Subhanallah. Ada. Jadi bila kita dapat duit, kita turun nampak boleh gembirakan orang-orang yang susah. Jadi buku ni tuan-puan sekalian, kalau siapa rasa ingin membantu melalui buku, contoh hari ni beli 10 buah. Kita bagi less hari ni 10%. Contoh beli 10 buah, wakaflah, bagilah hadiah kat siapa-siapa, kat kawan-kawan, doktor-doktor hospital ke, jaga-jaga, bagi ke balai polis, banyak. Buku ni wakaf, kalau kita hadiahkan jadi wakaf. Dia harta yang tak habis, lepas meninggal pun berterusan. Jadi kalau siapa yang nak membantu direct pun boleh, bagi kewangan. Tapi saya sangat suka bila bantu dalam bentuk barang. Sebab bantu ni anda dapat pahala 2. Yelah, bagi infak pada kita dan pahala berpanjangan tu. Sebab tu ada orang beli 100 semalam. Subhanallah, rupanya dia nak wakafkan, dia nak infak kepada madrasah, sekolah, macam-macam lah boleh wakaf. Okey, subhanallah. Okey, jadi kalau tengok buku ni, tengok isi kandungan dia. Dia bermula dengan Ramadan, fadilat dan keutamaan. Kemudian bab niat. Semua soal jawab bab niat. Sahur dan berbuka puasa. Perkara yang membatalkan ataupun tidak. Soalan yang pelik-pelik pun kita kupas. Perkara sunat dan makruh dalam puasa. Hukum hakam suami isteri. Sengaja batal puasa untuk jima. Dia makan dulu sebab dia nak helah, tak nak kena kafarah. Lepas tu baru dia berjima. Dan begitu juga ada orang sengaja pergi musafir sebab nak berjima sehari Ramadan. Sebab dia kata musafir boleh tak puasa. Jadi semua tu ada perbincangan. Boleh ke dia berjima? Berjima ia tak terikat dengan puasa. Dia larangan pada siang hari Ramadan. Walaupun dia dah batalkan puasa, sebahagian besar ulama mengatakan dia tetap tak boleh berjima dan dia kena kafarah. Bukan kita kan musafir, kita kan tak puasa, dia pun makan. Boleh, itu tak berdosa. Tapi kalau berjima, di situ sebahagian besar ulama mengatakan tetap tak diharuskan, tak dibenarkan untuk melakukan jima. Sebab pengharaman jima itu bukan kerana puasa, kerana siang hari Ramadan. Walau bagaimanapun ada di sana pendapat mengatakan tak kena kafarah, tapi dia kena qada. Jadi boleh tengok kupasan tu dalam buku ni. Puasa dan wanita. Rukhsah dalam puasa. Apa keringanan puasa? Puasa dan isu perubatan. Orang hilang akal, guna inhaler, cuci gigi, cabut gigi, suntikan vaksin tertelang kahak, pakai kantar pelekap, berbekam. Ubat titik mata dan telinga. Pasal nanti ada kupasan juga pasal pakai gincu. Lepas tu ada bab Lailatul Qadar, qada dan fidyah, kafarah, puasa Nabi Daud. Itulah dia. Antara isi kandungan yang istimewa dalam buku ni. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita nak baca satu lagi lepas tu kita berhenti ya. Okey, satu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni 183. Kitab biru kita ni. Dah confuse kan Ustazah nak buku mana? Okey, buku surat 183 wasaya iman. Okey, baca yang tu ya, sabda Nabi yang di atas tu.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan. Walaupun tak ada ya. Okey, awaluhu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Wa akhiruhu idqum minan nar. Okey, maksudnya ialah bulan Ramadan, awalnya rahmat, tengahnya pengampunan dan akhirnya mereka ini dibebaskan daripada api neraka Ramadan. Subhanallah. Na'udzubillah. Dibebaskan daripada api neraka. Itulah dia. Kelebihan bulan Ramadan, dapat rahmat, dapat pengampunan dan pembebasan api neraka. Dan bawah tu saya baca sendiri, berkata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah." Qul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Nabi bersabda, ini daripada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menemui bulan Ramadan sedang ia tiada diampuni Allah Taala, nescaya ia akan dijauhi Allah dari rahmatnya. Katakanlah amin. Maka Rasul sebut amin. Maksudnya ini kata-kata malaikat Jibril. Dikatakan ketika Rasulullah nak naik mimbar, kemudian malaikat Jibril datang. Kan? Malaikat Jibril pun berkata, siapa yang bertemu dengan Ramadan sedang ia tidak dapat keampunan Allah. Habis Ramadan dia masih lagi di kalangan orang yang tidak diampunkan Allah. Dia tidak diampunkan oleh Allah. Nescaya ia akan dijauhi Allah dari rahmatnya. Dia tak akan dapat rahmat Allah. Sebab kita tahu nak masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Lalu katakanlah amin. Malaikat Jibril kata, katakanlah wahai Muhammad amin. Lalu Nabi pun menyebutkan amin. Itu yang sahabat Nabi bertanya tu. Sebab sahabat Nabi cuma nampak Rasul sebut amin. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu menyebutkan amin tiba-tiba? Tak ada apa-apa? Amin. Sebab sahabat Nabi tak nampak malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah lalu menyebutkan perkara yang kita baca tadi, hadis ni. Yang mana malaikat kata siapa bertemu Ramadan tak dapat pengampunan, maka akan dijauhkan Allah daripada rahmatnya. Lalu mereka menyebutkan amin, nak kata ini peringatan yang keras. Lalu Rasul pun sebut amin. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-puan muslimin muslimat yang mati Allah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, di antara matlamat utama kita nak Ramadan adalah nak dapat takwa. Betul kan? Itu adalah dalil pensyariatan Ramadan. Semua ada di mukadimah dalam buku ni. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Yang ni saya tulis sikitlah. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Subhanallah. Bawah, dekat laci bawah. Oh, dekat laci. Tak ada. Kosong. Sebab dah lama tak kelas kan? Okey, ada tak marker? Ya. Okey. Subhanallah. Merah pun tak apa. Pen merah, pen biru. You marah, I love you. Jangan marah, I love you. Ya Allah, tolong jap. Jap. Pen merah, pen biru. Saya balik dulu. Pun boleh juga kan. Okey, subhanallah. Ini kalau marah saya balik dulu. Okey. Ini saya nak bagi penjelasan sikit, tak lama, lebih kurang 10 minit. Bila sebut Ramadan kan, ya ayyuhallazina amanu, tapi bukan Ramadan. Dia berkaitan dengan siam. Ramadan, dalam Ramadan ada banyak. Ibadah kan. Dalam Ramadan ada puasa lagi. Apa lagi? Ada tarawih.
Apa lagi ibadah bulan Ramadan? Sahur. Semua ni dapat pahala, bahkan berbuka pun dapat pahala. Lagi? Okey, ya, Quran. Memang ini bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ya, sedekah. Lagi apa lagi? Sudah. Yalah, zikir. Betul, qiyam. Lepas tu kita sebut apa? Iktikaf. Bagi orang buka puasa, bagi orang makan. Okey, dalam Ramadan, ia satu bulan yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gandaan semua. Itu ada hadis dalam buku kita tu pun ada tulis bagaimana Allah menggandakan semua ibadah menjadi 10 kali ganda. 10 ganda tu bukan kiraan kita 1 kali 10 10. Tak. Gandaan di sisi Allah tu tak terbayang betapa banyak. Subhanallah. Jadi yang betul-betul pure dalam bulan Ramadan 3 saja. Bukan 3. Puasa, tarawih, sahur, berbuka. Tapi sahur dengan berbuka ni ada juga di bulan lain. Tapi yang betul-betul puasa dengan tarawih. Yang betul-betul hanya ada bulan Ramadan saja. Jadi, bila sebut bulan Ramadan, ada satu-satunya bulan yang mana Allah sebut di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan lain tak disebut. Tapi bila bulan Ramadan, Allah sebut satu-satunya bulan. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Akhir, mana semua tu tak ada disebut. Tetapi bila Ramadan, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Sama juga dengan surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diturunkan padanya, iaitu Al-Quran, diturunkan. Inna anzalnahu. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Jadi, malam yang disebut di dalam Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Berlaku bulan Ramadan. Dan bulan yang disebut di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Menunjukkan kemuliaan, darjat kedudukan bulan ini dan malam tersebut. Allahu Akbar. Jadi, bila bab taqwa, ia kaitkan dengan ibadah puasa. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi, subhanallah, antara tujuan utama puasa adalah untuk dapat takwa. Bukan kita kata tarawih, sahur, Quran, baca Quran semua tu dapat takwa. Tetapi inilah jalan soalannya fast track. Ini dari sudut bahasa saja. Kan nanti tanya pula, Ustazah, mana dalil ni fast track, perkataan fast track ni. Saya nak bagi mudah faham. Allah berikan laluan. Mungkin selama ni kita memang zikir, baca Quran, sedekah, gini. Tapi susahnya nak dapat takwa ni, bukan mudah. Jadi Allah berikan kita laluan untuk dapat takwa ni. Laluan fast track ni bukan laluan mudah. Maksudnya laluan singkat. Untuk dapat takwa adalah melalui jalan puasa. Sebab itu ulama bincang lagi, kenapa puasa bulan Ramadan, bukan puasa sunat, puasa bulan Ramadan ini nilainya tu sangat tinggi berbanding ibadah-ibadah yang lain. Sebab berdasarkan hadis Nabi kan, saya berpuasa itu untukku wa ana ajzibi, dan akulah yang akan berikan ganjaran. Pernah dengar tak hadis tu? Boleh baca pada muka surat cuba tengok dek. Dah tak jumpa pula. Awal-awal. Dia awal-awal tau. Bukan awal sangat. Okey. Subhanallah. Muka surat 6. Ini hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, As-siyamu li, puasa untukku. Jumpa tak muka surat 6 tu? As-siyamu li, puasa adalah untukku. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan sepertinya. Memula Allah sebut puasa.
Nah Allah ini adalah hadis kudusi. Sebab itu saya sebut Allah berfirman. Hadis kudusi ni firman Allah. Jadi bila kita tengok Allah menyebutkan dalam hadis ini, hadis kudusi, puasa untukku dan akulah yang akan mengganjarinya, akan membalasnya. Dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, bila Allah sebut puasa untukku, kita solat untuk siapa? Untuk Allah juga. Kita zikir untuk siapa? Untuk Allah. Tapi kenapa Allah mengkhususkan dalam hadis kudusi ini, puasa untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala? Adakah solat siapa bagi pahala? Allah juga. Sedekah Allah juga. Sebab itu di situ nanti ibu-ibu baca penjelasan perbincangan ahli ulama membahaskan tentang kenapa sampai Allah menyebutkan begitu untuk ibadah puasa. As-siyamu li. Puasa itu untukku. Antaranya, saya nak baca semua jadi panjang nanti. Antaranya, kita meninggalkan apa? Bila puasa tinggalkan apa? Makan, minum, lagi? Nafsu. Nafsu ni ialah nafsu makan minum, ataupun kita sebut hubungan suami isteri. Lagi kita meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa lah. Okey. Kita tahu asliah maksudnya menahan diri. Makan, minum. Kita sebenarnya mampu tak makan, minum? Kita meninggalkan. Hambaku, ada sambungan hadis tu. Hambaku meninggalkan makan, minum dan nafsunya, syahwatnya kerana-Ku. Subhanallah. Orang miskin, dia tak makan, tak minum sebab tak ada duit nak beli makanan. Tapi ni semua orang kaya ni, Masya Allah. Makanan banyak kat rumah ni, kepek sampai dah lemau. Masa orang datang, masa nak bagi rasa nak makan. Dan masa tu rasa nak makan. Lepas tu 2 bulan tak habis, lepas tu buang. Sebab tu kalau terlintas nak bagi tu, bagi terus. Jangan nak bagi, letak balik, rasa nak makan lah pula. Yang ni, sedap lah pula. Padahal dah selama dah duduk atas rak tu. Itu nak kata berlawan tu masa nak bagi tu. Masya Allah, ya bagi ya. Gitu. Sebab dah tak lalu ataupun dah rasa memang bagi ya kan. Kau tak rasa berbahagi-bahagi juga nak bagi. Okey. Sebab Allah menyebutkan, hamba-Ku meninggalkan makan minum untukku, kerana-Ku. Bukan kerana dia tak mampu, bukan kerana dia tak ada duit, bukan kerana tu. Sebab itu sangat besar nilainya. Dan yang paling kuat, pendapat paling terkuat tentang hadis Nabi tu, ibadah puasa ni yang adalah satu ibadah yang paling selamat. Daripada apa? Ya, daripada riak. Sebab itu, riak adalah penghapus amal soleh yang berlawanan dengan takwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang boleh menyelamatkan amal solehnya daripada riak. Bukan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang banyak amal soleh. Tetapi orang yang boleh menyelamatkan amal solehnya daripada riak. Daripada penyakit hati, ujub, takabur, semua itulah. Bukan riak saja. Puasa di bulan Ramadan adalah satu ibadah yang paling selamat daripada penyakit hati. Kan penyakit hati tu banyak yang boleh merosakkan pahala. Kerana apa? Sebab apa kata selamat? Contohlah saya jumpa Hajah Zubaidah kan. Zubaidah ke Zabedah? Zabedah. InsyaAllah. Kan? Bulan Ramadan saya jumpa. Lepas tu saya pun cakap dekat Hajah. Hajah, saya puasa hari ni. Hajah pun mungkin tenganga. Yolah Ustazah, dah bulan Ramadan memang puasa lah. Kalau kita cakap dekat orang pun kita puasa, ke rasa riak? Rasa macam, ataupun mungkin Hajah kata, ya Allah bagusnya Ustazah puasa macam. Ataupun dalam hati, aku pun puasa, satu dunia pun puasa, bukan ada seorang puasa. Subhanallah. Pertama, ia adalah satu ibadah yang semua orang buat. Dan itu wajib. Subhanallah. Dan ada tak beza puasa saya dengan puasa Hajah Zabedah? Adakah saya kan, bila puasa saya bagus, nampak bagus tu? Beza lah Ustazah puasa dengan Hajah Zabedah puasa. Nampak perbezaan. Mana perbezaan? Ada perbezaan tak? Tak ada. Tapi kalau solat fardu, kalau kita kata dah benda wajib Ustazah, memang tak riak. Saya nak tanya, ramai tak orang riak dengan solat fardu? Ramai.
Contohnya gini, kan mula-mula solat kat surau, kamai laju. Tiba-tiba dengar ada orang buka pintu sliding. Terus Allah berubah. Itu yang ulama menyebutkan tanda-tanda seseorang itu riak. Dia melakukan amal soleh, amal ibadah ketika di hadapan orang lebih baik daripada ketika seorang diri. Rupanya dia memperindah dan memperelokkan amal soleh itu untuk diperlihatkan kepada manusia. Itu riak. Maksudnya, tapi puasa kalau dia buat macam penat, tak adalah penat tu membuatkan puasa dia tu wah bagusnya puasa sampai penat. Dan tak adalah pula gagah. Puasa tak ni macam puasa. Dia mungkin riak dengan gagah tu, bukan dengan puasa. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, ibadah lain ada berbeza. Walaupun zakat. Ui, banyaknya kau zakat. Alah, 1 juta. Apa sangat? Contohnya, bila banyak zakat dia, walaupun wajib, teruji juga riak tu. Sedekah pun sama. Yang lain-lain. Haji pun sama. Bukan mudah nak dapat haji mabrur. Subhanallah. Haji ya, subhanallah. Dapat, Masya Allah. Pergi tarikh bila ni? Pergi dengan mana? Pergi private. Wow. Dah berubah dah. Dah pergi private yang harga berapa? Yang biasa je yang 120. Yang tahu private ada 40, 50, ambil 120. Tu pun biasa dia cakap. Nak katanya bukan mudah ya, tapi puasa tak ada beza. Yang kedua, puasa ni tak nampak, ibadah tak nampak. Kalau tak cakap tak tahu, tapi bila Ramadan semua orang tahu puasa. Tapi ibadah yang tak nampak dengan mata, kalau puasa Isnin Khamis kecuali kita cakap. Tiba-tiba lah duk zikir dahaga. Sebelum tu tak ada sangat zikir dahaga. Dahaga lah dahaga. Lagi orang tak tawar lagi tu dia sebut dahaga. Dahaga betul lah panas hari ni kan. Dah ambil lah air nak minum. Poso. Tujuannya nak cakap dia poso tu dah ulang-ulang dahaga. Lagi orang tu tak bagi air lagi tu lah. Puasa ibadah tak nampak. Solat nampak. Sedekah nampak. Haji nampak. Zakat nampak. Yang lain semua nampak. Zikir nampak. Kecuali dalam rumah seorang-seorang lah. Tapi puasa jalan lah mana. Tak ada orang kata, tu orang tu tengah puasa. Macam mana kau nampak? Nampak kat dahi dia poso. Ibadah yang tak boleh dilihat dengan mata. Sebab itu, siapa yang melatih dirinya dengan puasa, sampai Allah sebutkan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Sebab hasil daripada latihan puasa ni, Allah nak supaya kita boleh ikhlas juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa kita boleh ikhlas hanya kita dengan Allah saja. Allah saja yang tahu kita puasa sekian-sekian. Mudah-mudahan sama ibadah lain pun samalah keadaannya. Masya Allah. Dan penutup. Kata dah penutup tadi kan. Ini sebab ketat. Saya nak sebut definisi takwa dan insya Allah saya tak kupas. Definisi takwa oleh, ada pemadam tak? Okey, ini oleh Imam sini. Okey, oleh siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sahabat Nabi, menantu Nabi, kawan Nabi. Subhanallah. Okey, Sayyidina Ali menyebutkan takwa itu apa dia? Kadang-kadang lawa tulisan saya, kadang-kadang tak. Tapi sebenarnya lawa. Okeylah tu. Saya rasa sebab marker. Kalau marker yang tu lawa sikit tulisan. Yang dia potong tu kan, dia jadi lawa sikit. Ni yang bulat ni. Okey. Okey, yang pertama al-khauf, saya pernah dah jelaskan. Al-khauf bil jalil. Takut pada Allah, membawa maksud makin rapat dengan Allah. Okey. Yang kedua, al-amalu. Siapa ingat? Bin tanzil. Ini beramal dengan wahyu. Saya sebut juga sebab belum tentu dapat jumpa lagi lepas ni. Kan? Tak apa, lebih masa sikit ya. Okey, al-khauf bi jalil, takut kepada Allah. Ciri-ciri takwa. Jadi dalam bulan Ramadan ini yang kita nak tanam. Yang ketiga, al-qanaah bil qalil. Okey,
Al-qanaah ni rasa cukup ataupun cukup. Yelah, sama ada memang betul-betul cukup ataupun tak cukup tapi rasa cukup. Okey, yang keempat iaitu al-isti'dadu. Faham tak faham tulisan ni? Al-isti'dadu bi yaumi rahil. Istidad bersiap sedia, bersedia untuk hari ini, hari Ar-Rahil membawa maksud perpindahan. Pindah mana? Pindah ke alam kubur, maksudnya bersedia dengan mati. Daripada kubur nak pindah ke alam mahsyar. Ataupun maksud Ar-Rahil juga adalah akhirat. Ya, betul. Yang pertama, al-khauf bijalil, takut pada Allah. Ini ciri-ciri takwa. Definisi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebab banyak definisi takwa. Kalau cari terlalu banyak. Jadi, yang pertama al-khauf bijalil, takut kepada Allah. Takut kepada Allah membawa maksud taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itulah maksud takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal mesti dengan wahyu. Wahyu ada dua, Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita nak beramal apa pun mesti ada dua sandaran ni. Kalau amalan tu tak ada daripada Quran, amalan tu daripada hadis Nabi. Subhanallah. Apa-apa amalan yang tak bertentangan syariat juga ia adalah datang daripada hadis Nabi. Kemudian al-qanaah bil qalil, rasa cukup. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, syukur dengan apa yang ada, tapi berusaha untuk dapat lebih tu adalah untuk memberi, tak ada masalah. Bukan kata orang tu dia besarkan lagi, kita kata tak cukup-cukup, nambah-nambah. Tapi kita tengok dia menambah itu untuk lebih memberi, itu tak ada masalah. Kemudian isti'dadu bi yaumir rahil, iaitu dia membuat persiapan, bersedia untuk hari akhirat ataupun hari perpindahan, bersedia untuk mati. Jadi inilah ciri-ciri antaranya yang kita nak dapat hasil daripada takwa yang kita insya-Allah dapat di bulan Ramadan. Subhanallah, tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat di live, di IG dan semuanya, sebelum masuk Ramadan, banyakkan bertaubat, istighfar. Sebelum masuk Ramadan, siapa yang belum tutup aurat, tutuplah aurat dengan sempurna. Sebelum masuk Ramadan, tukarlah mana tudung belum tutup dada, tukarlah. Sebab kita takut kita tak dapat apa-apa yang mana Nabi sebut. Kam min shaimin, sebegitu ramai, sangat ramai. Laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa daripada puasanya. Tak dapat takwa. Tak dapat apa-apa daripada puasanya. Illal ju' wal atash. Nabi kata kecuali lapar dan dahaga. Tu je dia dapat. Jadi, bila kita bincang sikit ni pasal takwa ni, subhanallah tuan-puan dimati Allah sekalian, sebelum Ramadan kita dah nak kena perbaiki banyak perkara. Suami-suami yang dengar, tolonglah. Kan? Nak mula Ramadan, yang kita nak Ramadan ni supaya dapat ni, kita kena masuk dalam keadaan bersedia. Ada tak lagi apa yang kita belum taat, ada tak lagi sekian-sekian. Bagaimana kita cek balik amalan kita, takut ada kita buat tu tak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ni ada kalangan orang bersyukur ke tidak. Kemudian kita ni orang buat persiapan tak untuk mati. Kalau kita nak tahu kita orang bersiap sedia tak untuk mati, kita tanya pada diri sendiri, hari ni kalau aku mati, kalau hari inilah aku mati, apa yang akan aku kesali? Menyesal kalau mati hari ni, kalau belum minta maaf dengan suami. Menyesal kalau mati hari ni sebab zakat belum bayar lagi. Sudah kalau mati hari ni. Kita akan, bila tanya soalan tu, automatik kita akan buat persiapan. Kalau aku mati hari ni, apa yang aku akan risau sekali? Apa yang aku paling bimbang? Aku ada hari tu tak tegur orang tu, belum tegur lagi. Hari tu juga tegur. Jadi itulah ciri-ciri orang yang buat persiapan untuk mati. Subhanallah. Orang yang paling mulia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang takwa kepada Allah, yang paling bertakwa. Dan kita insya-Allah akan dapat dalam bulan Ramadan kali ini, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Masya-Allah. Alhamdulillah habis juga kuliah kita. Sekarang pukul berapa ni? 11 suku.
Jadi kita mula tadi dalam pukul 9.30 kan? Kuliah kita 9.30, 10.30, 11 suku. Dalam dekat 2 jam lah kuliah kita. Alhamdulillah. Harga dia 42. Sebelum ni 38. Lepas tu bila cek balik dengan kos semua tu jadi naik 42. Dan baru ni cakap penerbitan tengok PTN dengan galeri ilmu, dia kata ustazah macam ni tak boleh Ustazah jual 38. Kami pun ambil lah nasihat jual 42. Tapi ada less hari ni jadi 38 rasanya ke 37. Balik asal lah. Subhanallah, alhamdulillah. Siapa yang tak nak ambil less pun boleh. Siapa tak nak ambil baki pun boleh. Bagi 1,000 tak ambil baki. Alhamdulillah. Bagi sekepi 100 tak ambil baki. Alhamdulillah. Bagi 50. Tapi ambil baki tak ada masalah. Saya mohon maaf salah dan silap. Selamat menyambut Ramadan. Ramadan Karim. Jawab apa? Allahu Akram. Okey, ini adalah orang kata kata-kata greeting bila nak sambut Ramadan di kalangan alim ulama. Wallahu alam, tapi disebutkan biasanya bila nak dekat Ramadan kita sebut Ramadan Karim, maksudnya Ramadan yang mulia. Jadi orang yang dengar tu jawab Allahu Akram. Maksud dia Allah lebih mulia. Okey, kita test. Ramadan Karim. Masya Allah, macam orang Arab dah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Mohon maaf salah dan silap. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Saya mohon maaf, saya kena bergegas. Saya terus kena buka balik sebab asalnya kan pukul 9 ke 10, ada hal lain pukul 10. Jadi memang dah lambat sangat dah. Hal lain tu ada temu janjilah, ada urusan dengan orang lain. Jadi kalau siapa kata Ustazah saya datang ingat nak jumpa, ambil gambar, lama tak jumpa. Boleh, saya ada je dekat galeri. Kat Jam nak jumpa memang selalu je dapat jumpa. Ada dekat galeri. Kalau saya tak ada kat galeri, boleh bagi tahu saya dekat pejabat. Kat situ kita sewa dalam 8 lot kat situ. Masya Allah, ada bahagian atas. Adalah bangunan tu dekat Senawang tepi Maitin. Jadi insya Allah ada sikit jumpa lagi. Sekian. Sekali lagi Assalamualaikum.